Okay, baik, terima kasih Nuriza Jau yang telah memberi kita laporan terus dari Biri Sarawak, dan kita kembali ke studio N1 pada waktu ini untuk berkongsi pula tentang satu ekspedisi yang dianjurkan oleh Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan dan Profesor Dr. Justin yang berada di Antartika untuk menjalankan penyelidikan berkaitan perubahan iklim dengan kerjasama rakan penyelidik dari negara Chile. Dan menerusinya, pelbagai data dapat diambil khususnya mengenai isu perubahan iklim negara. Ia sangat penting untuk kita syakna tentang perkara ini. Jadi kita nak tahu apa agaknya hasil dapatannya. Kita bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini yang sudah pun bersedia di studio. Itu kita ada Encik Abdul Syukur bin Jamaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif YPSM, dan juga Profesor Dr. Justin Sentian, penerima Geran Penyelidikan Musim Sejuk Antartika 2023 dan penyelidik Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan. Terima kasih. Ya, selamat kembali ke tanah air setelah berkelana berapa lama lebih kurang? 7 bulan lebih. 7 bulan. 7 bulan di sana difahamkan mana dan telah pun selamat tiba pada 27 Oktober 2003 dan menjalankan ekspedisi penyelidikan musim sejuk. Kalau kita boleh mulakan mukadimah terlebih dahulu, Encik Syukur, tentang YPSM dan keseluruhan program ekspedisi penyelidikan musim sejuk pertama Malaysia di Antartika. Secara ringkas, silakan. Okay, sejak masa penubuhan Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Mizan, kita telah membiayai sebanyak 50 penyelidikan di Antartika, 13 fellowship dan 14 bantuan dermaga ke Antartika, bernilai lebih kurang 9 juta keseluruhannya. Alhamdulillah. Tetapi yang menariknya, kita buat kajian kita semua ni ketika musim panas, tidak di musim sejuk. Oh, ini maknanya pertama kali musim sejuk? Ya, saya. Okey. Tapi atas 3 sebab lah. Pertama, kalau musim sejuk masa tu tidak ada stesen penyelidikan yang banyak dibuka. Nombor 2, cuaca begitu ekstrim di mana menyukarkan penyelidik untuk buat kajian di luar. Nombor 3, disebabkan pengangkutan keluar masuk di Antartika ini tak banyak ketika berlaku musim sejuk ni. Tapi namun masa kita punya ulang tahun YPSM yang ke-10, kita menawarkan kepada seluruh penyelidik di Malaysia untuk menjadi penyelidik yang pertama menjalankan penyelidikan di Antartika. Ini sejarah juga. Sejarah juga ni. Alhamdulillah kita dapat 6 kajian, cadangan kajian yang diterima daripada lebih kurang beberapa universiti lah tempatan, dan juga ada 1 international. Dan tapi panel penilai menerima kertas cadangan daripada Profesor Dr. Justin atas tajuk variasi ozon, telosfera dan halokarbon di dalam suasana yang ekstrim. Tetapi ini disebabkan pada tahun 2017 Profesor Justin tu pernah buat lebih kurang yang sama juga. Oleh kerana itu penilai mengatakan bahawa bersesuaianlah kita ambil tajuk ini supaya Profesor Justin boleh buat perbandingan dan antara musim panas dan juga musim sejuk. Itulah sebabnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dan bukan calang-calang sejuknya ya, sebab difahamkan lebih kurang negatif 43, 44, negatif ya. Negatif 44. Wow, sangat sejuk, dan walaupun berada dalam bangunan tetap kesejukan tu tetap dirasai. Kalau difahamkan patutnya pulang pada 31 Ogos. Ya, betul. Tetapi dilanjutkan disebabkan keadaan cuaca yang ekstrim dan ketiadaan pengangkutan. Pengangkutan keluar. Inilah pengalaman yang mahal dibawakan. Dan apa sebenarnya kita boleh kongsikan dari segi kajian yang dilakukan selama yang sepatutnya mungkin dalam 5 bulan menjadi 7 bulan sekarang ini, dan kenapa pada waktu musim sejuk ataupun disebut sebagai overwinter ni dilihat bersesuaian untuk lakukan penyelidikan yang lebih kurang sama pernah dilakukan pada musim panas tu? Silakan. Ya, terima kasih. Ada 3 aktiviti penyelidikan yang saya lakukan pada musim winter itu. Yang pertama sekali adalah mengkaji spesies halokarbon daripada yang dibebaskan daripada yang kita jangkakan daripada laut. Dan gas-gas yang dikeluarkan ini kita jerap daripada air laut, ais laut, udara dan salji. Dan saya telah mengumpul lebih kurang 197 sampel keseluruhan, dan semuanya telah dibawa ke Malaysia untuk analisis kandungan halokarbon. Dan mungkin dalam seminggu 2 minggu ini kita akan mendapat keputusan. Aktiviti kedua adalah kita mengukur variasi ozon sepanjang hari untuk tempoh 7 bulan itu. Ozon permukaan, ya, sebab ozon ini adalah gas rumah hijau yang penting untuk perubahan iklim, dan juga ia adalah juga pencemar
sebenarnya. Dan yang ketiga, aktiviti ketiga adalah kita membantu kolaborator kita daripada Universiti Santiago untuk menyelenggara dan memantau peralatan untuk mengukur meteorologi di kawasan itu. Dan persoalan tadi kenapa musim sejuk, kenapa tidak musim panas? Overwinter tu kan. Ada satu hipotesis yang sebenarnya kita teringin sangat untuk nak tentusahkan, iaitu halokarbon yang saya cakapkan tadi itu dikatakan banyak dibebaskan pada musim sejuk. Persoalan dia, kenapa? Kenapa musim sejuk, kenapa tidak musim panas? Jadi ini adalah antara yang memberi kita motivasi kenapa kita mau melakukan kajian ini. Yang kedua, variasi ozon juga didapati lebih tinggi pada musim sejuk berbanding dengan musim panas. Sedangkan ozon ini sebenarnya memerlukan cahaya matahari untuk dihasilkan. Tapi kenapa tinggi pada musim sejuk? Dan kenapa tidak musim panas? Dan seperti yang saya katakan tadi, ozon ini adalah bahan pencemar dan juga sebenarnya gas rumah hijau yang mempunyai kapasiti lebih 1000 kali ganda lebih kuat berbanding dengan karbon. So itu adalah antara alasan penting dan justifikasi kenapa perlunya dilakukan kajian pada musim sejuk. Iya, dah dibawa ke Malaysia dan dilakukan kajian juga di sini dan sudah lebih kurang seminggu lebih kurang dan hasilnya nanti mungkin akan kita peroleh bila? Mungkin dalam 2-3 minggu dari sekarang. Okey, baik, dan akan dikongsi kepada semua pastinya dan manfaatnya itu pasti akan diterima oleh semua. Dan yang paling utama juga dari segi perancangan Prof Dr. Jasin sendiri untuk masa akan datang bagi kajian tersebut, terutama sekali berkaitan dengan isu perubahan iklim yang memang kita alami sekarang ini dengan begitu ekstrim sekali. Ya, isu yang paling penting yang global yang kita hadapi sekarang ini ada dua. Satu, perubahan iklim. Kedua, penipisan lapisan ozon di Antartika yang biasanya berlaku pada musim spring atau biasanya dalam bulan September. Dan kedua-dua isu ini adalah saling berkait dan pengantara di antaranya adalah spesies tadi itu antara ozon dan halokarbon. Sebab halokarbon ini adalah berpotensi untuk menipiskan lapisan ozon sekiranya dibebaskan ke atmosfera dan diangkat ke lapisan stratosfera. Dan isunya kalau naik ke stratosfera, dia boleh menghakis lapisan ozon dan boleh menyebabkan sinaran ultraviolet masuk ke bumi dan sinaran ini boleh mencairkan ais dan impaknya adalah bukan localized tetapi seluruh global termasuklah Malaysia. Itulah sebab membabitkan Malaysia tu kita nak tahu lebih lanjut tu. Kerana itulah saya fikir, Cik Syukur, istimewanya benua Antartika ini untuk dilakukan kajian tersebut dan kenapa Malaysia perlu terlibat dalam menjalankan pendidikan di sana. Okey. Kalau kita perhatikan walaupun Antartika ni dari segi kejauhan ni lebih kurang 10,000 km jauh daripada kita. Tetapi oleh kerana kita ni pantai kita begitu luas sepanjang 4,300 km. Kita bayangkan kalaulah kita tidak mengambil inisiatif daripada kita tidak boleh bergantung kepada maklumat-maklumat dari luar sebab kita sendiri pun mempunyai saintis-saintis yang boleh membantu kita. Oleh sebab itu oleh kerana jajaran pantai kita begitu panjang, kita YPSM mengambil langkah untuk telah diberikan mandat oleh kerajaan untuk membiayai penyelidik kita untuk membuat penyelidikan di Antartika supaya data-data yang kita kutip, yang kita analisakan boleh diubahkan, boleh digubal dalam bentuk polisi. Polisi di mana boleh membantu kita dan juga untuk menuju ke arah kelestarian alam dan juga perubahan iklim, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi pastinya selepas ini mungkin akan ada lebih banyak lagi penyelidik akan dihantar, terutama sekali bagi melakukan penyelidikan pada musim sejuk. Okey, kerana ini yang pertama kalinya. Jadi akan ada lagi lah selepas ini akan dilangsungkan oleh YPSM sendiri. Ya, betul. Okey, jadi dalam kita boleh kongsi ke sini hasil dapatan yang nanti akan kajian tu akan lakukan di sini dan hasilnya akan dizahirkan. Bagaimana kita boleh dapat jawapan tu nanti daripada hasil penyelidikan yang telah pun dibawa ke Malaysia? Apa yang kita buat di sini, contoh for example, pakai contohnya yayasan, salah seorang daripada kita punya penyelidik iaitu Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah telah dilantik sebagai panel dalam perubahan iklim yang dipengerusikan oleh YB Tuan Nik Nazmi. Dia punya menteri lah NRAC. Di situ sebagai
kebanyakannya data-data yang akan melalui YPSM. So akan disalurkan melalui polisi yang akan dibentuk dalam kita punya panel komiti inilah. Yeah. So di situlah boleh membantu kerajaan insya-Allah dalam bentuk menghasilkan undang-undang ke polisi ke demi untuk kelestarian alam kita, especially Malaysia lah. Ya, betul. Dan membabitkan Malaysia, ia juga memerlukan kerjasama daripada rakyat Malaysia keseluruhannya. Betul. Jadi daripada apa yang telah dilalui sampai 7 bulan, pengalaman itu dirumuskan untuk disampaikan kepada rakyat Malaysia mengapa pentingnya kita melihat dan juga cakap tentang perubahan iklim ini khususnya. Silakan. Ya. Betul. Ya, sebab apabila dapatan ini yang terutama sekali yang menyumbang kepada perubahan iklim seperti ozon, ini adalah kerana apabila kita mengetahui sejauh mana paras ataupun jumlah kepekatan gas-gas yang menyumbang kepada perubahan iklim ini, kita sebagai penyelidik boleh menyumbang kepada seperti yang dikatakan oleh Tuan Syukur tadi, itu adalah dalam menyediakan satu plan strategik untuk kerajaan untuk bagaimana untuk membantu sebagai satu komuniti dalam di peringkat global untuk meminimahkan sumber-sumber yang boleh menyebabkan ataupun driver kepada perubahan iklim ini supaya kita boleh meminimahkan impak perubahan iklim itu kepada peringkat global. Jadi baik. Harap dapatan ini boleh menyumbang ke arah itu. Ya, itu harapannya. Baik, kita ucapkan terima kasih dan selamat berjaya atas penyelidikan yang sedang dijalankan di Malaysia ini, sambungannya daripada Antartika dan kita harapkan ada dapatan yang terbaiklah untuk kita pastikan kelestarian alam sekitar itu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Syukur Jamaluddin, Ketua Pegawai Eksekutif YPSM dan juga Profesor Dr. Justin Sentian, penerima Geran Pendidikan Musim Sejuk Antartika 2023 dan juga merupakan penyelidik Universiti Malaysia Sabah. Terima kasih sekali lagi. Okey, dan untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda cerita pagi dari Kelantan pula pada waktu ini, mana difahamkan Fikri Zaid ada laporannya berkaitan dengan penduduk terjejas banjir di Santuni. Silakan. Baik, terima kasih.